Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pada kali ini saya akan bincang unit yang ke-6 iaitu di bawah subtopik 6.2 Islam dalam perlembagaan dan juga Islam 6.3 Islam dan juga masyarakat majmuk. Okey, untuk kali ini saya mulakan dengan yang pertama sekali adalah definisi Islam dalam perlembagaan persekutuan. Ya, so definisi Islam dalam perlembagaan persekutuan ni kita dapat tengok dari dua keadaan. Satunya adalah tafsiran yang diberikan oleh mahkamah apabila mengadili sesuatu kes ya di mahkamah, maka Islam itu diberikan tafsiran tersendiri dalam nak menyelesaikan isu lah. Dan sebagai contoh kita dapat tengok dalam kes Mio Atikur Rahman dan Fatimah yang mana kedudukan hasil daripada perbicaraan dapat dilihat bagaimana kedudukan Islam itu sangat tinggi dan mengatasi agama-agama lain. Kemudian pandangan sarjana. So sarjana melihat kedudukan Islam dalam perlembagaan ini tidak lebih daripada hanya sekadar untuk upacara rasmi. Jadi kita akan tengok lepas ni sejauh mana kebenarannya pandangan sarjana tersebut terhadap agama Islam. Dan kalau kita tengok hasil tulisannya, Lim Kit Siang yang ada pernah menulis, dia kata negara kita ini adalah sebuah negara sekular. Jadi sejauh mana kita akan bincang dalam kuliah nantilah. Okey, yang seterusnya adalah Islam dalam perlembagaan. Bila sebut tentang Islam dalam perlembagaan, so kita akan cuba tengok berapa kali perkara yang berkait dengan Islam ini disebut dalam peruntukan dalam perlembagaan persekutuan itu sendiri. Dan perlembagaan persekutuan ada 183 perkara. Daripada 183 perkara, ada 6 perkara yang disebutkan berkait tentang agama dan juga Islam. Ya, jadi kalau kita tengok bermula daripada perkara 3 perlembagaan persekutuan kurungan 1, dia menyebut tentang agama Islam adalah agama bagi persekutuan dan pengamalan agama-agama lain bebas diamalkan dalam persekutuan. Jadi dekat sini jelas menunjukkan bagaimana kedudukan agama Islam itu sendiri. Tetapi ada ketika sarjana melihat Islam sebagai agama bagi persekutuan ni hanya untuk tujuan rasmi sahaja. Jadi kita akan tengok ada lagi perkara-perkara lain lah. Baik, di bawah perkara 8 perlembagaan persekutuan, so dia ada menyebut tentang semua orang dalam negara ini adalah sama rata di sisi undang-undang dan tiada perbezaan dari segi agama. Kalau kata dia salah, dia tetap salah. Jadi pengadilan itu tetap akan diberikan kepada dia. Bukan pengadilan itu diberikan kepada mengikut agama. Tidak. Ya. Baik, yang seterusnya adalah di bawah perkara 11 perlembagaan persekutuan, semua orang berhak untuk menganuti agama masing-masing. Jadi tidak ada sekatan untuk agama lain dianuti di negara ini. Maknanya bebas ya. Tetapi Islam itu adalah agama yang tidak boleh diganggu oleh sesiapa. Dah memang ada dalam perlembagaan lah. Baik, di bawah perkara 12 perlembagaan persekutuan pula, dia kata kumpulan etnik ini, kumpulan agama ni dia berhak untuk menyelenggara agama dia sendiri. Sama ada dia nak buat persatuan ke, nak buat apa ke yang berkait dengan agama dia, so dia dibenarkan. Okey, mengikut perlembagaan persekutuan. Kemudian, perkara 1211A yang mana memperuntukkan tentang bidang kuasa mahkamah syariah. Yang mana mahkamah-mahkamah lain ya, tidak ada bidang kuasa sebagaimana yang ada di mahkamah syariah. Maksudnya, mahkamah syariah tidak boleh diganggu lah. Dan kedudukannya dijaga di bawah perkara 1211A. Lepas ni saya tunjuk secara detail lah. Kemudian perkara 1506A, dia cuba menunjukkan bagaimana agama Islam itu dipelihara walaupun berlakunya darurat yang mana badan eksekutif mempunyai kuasa untuk menjaga, yang di-Pertuan Agong juga untuk ada kuasa untuk menjaga hak terhadap agama Islam itu sendiri. Baik, seterusnya. Okey, ini adalah screenshot perkara dalam perlembagaan. Yang ini saya ambil daripada perlembagaan persekutuan. Contohnya perkara 3, kurungan 1. Islam adalah agama bagi persekutuan. Agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di dalam persekutuan. Maksudnya tidak ada gangguan terhadap agama-agama lain. Yang keduanya adalah kalau awak tengok dekat sini perkara 8, kurungan 1. Semua orang adalah sama di sisi undang-undang dan berhak mendapat perlindungan yang sama rata di sisi undang-undang. Walaupun dia daripada agama-agama yang berbeza. Ya, kalau awak tengok dekat sini atas alasan agama dia memang tak kukuh lah. Okey, yang seterusnya adalah kebebasan beragama. Kebebasan beragama di bawah perkara 11, kalau kita tengok, tiap-tiap orang berhak menganuti dan mengamalkan agamanya sendiri. Ya, tiada seorang pun akan dipaksa untuk kesemua yang bermaksud tentang agama lah. Ya. Jadi maksudnya, kebebasan beragama itu dijaga di bawah perkara 11 kurungan 1. Okay. Yang seterusnya adalah hak berkenaan dengan pendidikan, perkara 12. Kalau kita tengok dekat sini, perkara 12, tanpa menjejaskan
keluasan perkara 8, tidak boleh ada diskriminasi terhadap mana-mana warga negara semata-mata atas alasan agama ataupun ras ataupun keturunan atau tempat lahir. Jadi maksudnya tidak ada mereka yang akan dijadikan sebagai alasan terhadap agama lah. Maksudnya semua orang tu ada hak dia. Tiap-tiap kumpulan agama, kalau perasan di perkara 12/2, tiap-tiap kumpulan agama berhak menubuhkan dan menyelenggarakan institusi agama masing-masing. Ya. Kemudian yang seterusnya adalah perkara 150 kurungan 6A. Ya. Kalau tengok dekat sini, dia kata, okey, jika yang di-Pertuan Agong berpuas hati bahawa suatu darurat besar sedang berlaku menyebabkan keselamatan atau kehidupan ekonomi atau ketenteraman awam di dalam persekutuan atau mana-mana bahagiannya terancam, maka yang di-Pertuan Agong boleh mengeluarkan suatu proklamasi darurat dengan membuat dalamnya suatu pengisytiharan yang bermaksud sedemikian. Ini maksudnya bila Agong isytiharkan darurat, tapi awak tengok dekat bahagian 6A. 6A dikata tidak boleh memperluas kuasa parlimen mengenai apa-apa perkara hukum syarak atau adat Melayu, mengenai apa-apa perkara undang-undang atau adat anak negeri di Sabah dan Sarawak. Juga menjadikan peruntukan selaras dengan peruntukan perlembagaan ini yang berhubungan dengan apa-apa perkara sedemikian atau berhubungan dengan agama, kewarganegaraan atau bahasa. Jadi kalau awak tengok dekat sini, memang dijaga hak tu lah. Okay? Kemudian kuasa kehakiman persekutuan. Okey, kuasa kehakiman persekutuan ni kalau awak tengok di bawah perkara 121 dekat sini dia cerita tentang mahkamah-mahkamah yang ada di Malaysia. Dan awak tengok di bawah perkara 1A, 1211A, mahkamah-mahkamah yang disebut di dalam fasa 1 yang ke atas ni tidaklah mempunyai bidang kuasa berkenaan dengan apa-apa perkara dalam bidang kuasa mahkamah syariah. Maksudnya semua mahkamah yang ada dalam ni, dia tidak ada bidang kuasa sebagaimana mahkamah syariah. Yang berkait tentang agama Islam masih lagi diselesaikan di bawah mahkamah syariah. Okey. Baik, yang seterusnya adalah subtopik 6.2, Islam dan masyarakat majmuk. Okey ya. So untuk Islam dan masyarakat majmuk ni, seperti yang kita sedia maklum, Islam adalah agama bagi persekutuan, tetapi dalam masa yang sama kita adalah masyarakat majmuk, masyarakat kepelbagaian yang mana di dalamnya ada pelbagai ras etnik. Jadi bagaimana kita nak pastikan Islam dijaga, dalam masa yang sama hubungan dalam masyarakat majmuk itu sendiri pun dapat diutuh, dapat dikukuhkan. Okey ya. Baik, perkara pertama yang perlu dibincangkan adalah hak orang Islam dalam negara Islam, ya. Hak orang Islam dalam negara Islam, kalau kita tengok Malaysia ni negara pelbagai kaum, ya. Dan bagaimana Malaysia ini menjaga hubungan itu dengan masyarakat yang pelbagai itu. Jadi timbul persoalan, dia kata macam mana Malaysia ni menguruskan masyarakat yang terdiri daripada pelbagai kaum sedangkan kita adalah agama rasminya agama Islam. Jadi dekat sini kita lihat ada satu firman, ya, yang dibuatlah, ya, satu firman Allah, wahai manusia, sesungguhnya kami mencipta kamu dari lelaki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenali. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendengar. Jadi maksudnya dekat sini, kalau kita dapat tengok, Allah tidak menjadikan manusia itu sia-sia, melainkan untuk mereka saling kenal antara satu sama lain. Jadi tak salah untuk berada dalam sebuah negara yang kepelbagaian selagi mana hak umat Islam, ya, masih lagi dijagalah. Okey. Baik, yang seterusnya adalah tentang hubungan dalam Islam, ya. Hubungan Islam dan juga masyarakat majmuk ni kita dapat tengok dalam beberapa konsep yang diperkenalkan lah. Satunya adalah berkenal-kenalan, at-ta'aruf, ya. Manusia dijadikan Allah untuk saling kenal mengenali dan warna kulit berlainan supaya saling mengenal, tidak bermusuh, serta masyarakat ni terdiri daripada pelbagai bangsa untuk mengelak daripada prejudis. Okey. Kemudian yang kedua, al-ukhuwah, persaudaraan. Jadi Islam menganjurkan umat dia untuk bersaudara. Jadi benda ni perpaduan umat tu adalah kekuatan dalam masyarakat lah. Okey, yang seterusnya adalah saling bekerjasama, at-ta'awun, ya. Manusia tidak boleh hidup berseorangan, mesti ada kerjasama tu berlaku. Okey. Kemudian kita ada al-mahabbah, saling berkasih sayang. Sikap kasih sayang adalah satu anugerah Allah untuk mengikat hubungan antara masyarakat, ya, mengelak daripada perasaan dengki, prejudis dan sebagainya. Okey. Yang kedua, yang seterusnya adalah saling memahami, ya, antara at-tafahum, ya, at-tafahum, saling mengenali, saling memahami antara satu dengan yang lain untuk mengurangkan salah faham, ya, antara masyarakat. Dan yang terakhir adalah jamin menjamin, ya, at-tadamun, ya, at-tadamun, ya,
at-tadamun, ya, mempunyai perasaan untuk melindungi satu sama lain, membantu ketika kesusahan dan diberi tempat dalam sistem pemerintahan. Okey. Dan seterusnya adalah toleransi agama. Toleransi beragama terhadap pembangunan negara. Kalau kita tengok dekat sini, toleransi agama ni adalah asas yang menjadi dasar kepada wujudnya perpaduan, ya. Jadi kalau kita lihat persetujuan antara Melayu dan bukan Melayu, kita dapat tengok dalam kontrak sosial yang berlaku sebelum merdeka ataupun Pakatan Murni yang ada, menunjukkan kita dah boleh untuk bertoleransi lah. Tetapi ada ketikanya kadang-kadang benda tu dijadikan sebagai isu untuk platform, sebagai isu sebabnya dia nak memastikan hubungan antara masyarakat tu kacau bilau, ya. Dan sebenarnya toleransi ni adalah bebas mana-mana agama untuk mengamalkan agama masing-masing. Ya, perlembagaan memberikan kebebasan dan jaminan untuk mengamalkan nilai dan ajaran. Dan wujudnya keharmonian dalam masyarakat tu sendiri kita dapat tengok melalui toleransi beragama lah. Okey, yang seterusnya adalah isu dan juga konflik, ya. Dalam kita masyarakat kepelbagaian ini akan adalah unsur ataupun isu ataupun konflik yang berkaitan dengan sensitiviti masyarakat. Memang tak boleh lari. Jadi antara isu-isu yang ada, satunya saya ambil isu kalimah Allah, saya akan huraikan dalam kuliah. Isu pembakaran di surau dan gereja, penemuan kepala binatang di rumah ibadat, perbuatan yang menghina agama-agama lain. Itu dah menjadi satu konflik lah. Perkara simple, tetapi bila mana nak menjadi konflik tu apabila diviralkan dan menyebabkan berlakunya salah faham dalam kalangan masyarakat, ya. Dan sekiranya konflik ni dibiarkan, kita akan dapat lihat bagaimana ianya akan menjadi barah dalam masyarakat. Yang pertama. Yang kedua, ada masyarakat lain yang sudah berani mempersoalkan agama Islam sebagai agama bagi persekutuan. Jadi kalau kita tak bendung benda ni, maka sewenang-wenangnya benda tu akan ada unsur-unsur tak puas hati terhadap agama Islam. Yang seterusnya adalah toleransi agama juga semakin luntur lah kalau kita tak bendung isu-isu tersebut. Kenapa? Sebab sudah menjadi kebiasaan bila mana adanya media massa yang menjadi platform utama masyarakat sekarang untuk komen, untuk sebar dan sebagainya. Jadi menyebabkan teknologi bagus, tetapi apabila disalahgunakan menyebabkan timbulnya isu-isu toleransi tersebutlah, kurang persefahaman dalam kalangan masyarakat. Yang seterusnya adalah usaha, ya, terakhir sekali, usaha untuk memupuk toleransi ni satunya adalah dari segi pendidikan, ya. Yang kedua media massa, gotong royong pelbagai kaum, peranan NGO, lagi menghormati agama-agama lain, semua kaum bebas mengamalkan agama masing-masing, kaum bukan Melayu menerima Islam sebagai agama rasmi, kaum bukan Melayu menghormati laungan azan, kemudian majikan bukan Islam ni terbuka untuk memberikan kelonggaran kepada mereka yang bekerja ni untuk beribadat, cuti umum sempena perayaan masing-masing diberikan di Malaysia, memahami konsep halal haram, hak yang sama rata tanpa mengira agama. Jadi kalau kita tengok dekat sini, semua usaha ini dibuat oleh kerajaan dalam usaha untuk memastikan toleransi beragama itu ada dalam kalangan masyarakat. Baik, secara keseluruhannya kita dapat lihat Malaysia ni mempunyai rekod yang sangat cemerlang sebagai sebuah negara kepelbagaian dan juga toleransi beragama. Jadi masyarakat yang gagal menjamin kebebasan beragama akan gagal mewujudkan keharmonian kaum dalam sesebuah negara lah. Okey, so saya rasa kuliah kita setakat tu dulu. Terima kasih untuk sesi kali ni. Kita jumpa untuk next session. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye.